Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qa'irid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dapat kita meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama, pada malam ini kita berpeluang lagi meneruskan kuliah maghrib kita. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita berkaitan dengan kitab Munyatul Musalli yang membincangkan kepada kita berkaitan dengan hukum hakam serta adab-adab berkaitan dengan salat yang mesti dipahami oleh kita semua. Jadi sambungannya di muka surat 32 berkaitan dengan perumpamaan sembahyang. Perumpamaan sembahyang. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini alim. Perumpamaan sembahyang. Sembahyang itu diumpamakan seorang raja yang menyiapkan sebuah balai. Sembahyang itu diumpamakan seorang raja yang menyiapkan sebuah balai. Kemudian beliau mengadakan majlis jamuan selepas menyiapkan sebuah balai. Lalu raja ni mengadakan majlis jamuan, merasmikan balai tersebut. Kemudian beliau mengadakan majlis jamuan yang terdiri daripada berbagai-bagai jenis makanan dan minuman yang beraneka warna dan kelazatan. Dan pada setiap warna itu ada kelebihannya yang tersendiri. Kemudian dia menyeru seluruh hamba rakyat untuk menikmati makanan tersebut. Itu andaian sembahyang. Peringkat awal tadi seolah-olah seorang raja, seorang pembesar yang buat satu balai, satu dewan. Lalu dah selesai dewan, dah selesai balai, lalu dibuat satu majlis keramaian, majlis perasmian.
nak merasmikan balai, maka dia buatlah macam-macam jenis kuih-kuih, macam-macam jenis warna ada kuih-kuih, macam-macam jenis rasa ada kuih-kuih yang disiapkan sebagai meraihkan majlis perasmian balai raya tersebut. Itu andaian seperti mana semaya. Demikianlah diumpamakan dalam kitab ini, demikianlah diumpamakan sembahyang itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh sekalian hamba-Nya yang sempurna mengerjakannya untuk menikmati kelazatan daripada pelbagai pemberian dan kurniaan-Nya, supaya hamba itu bersyukur terhadap kurniaan Tuhan. Seolah-olah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ni banyak. Antara nikmat terbesar, solat tu sendiri merupakan nikmat Allah Ta'ala yang begitu besar, yang mesti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak cerita cara keseluruhan, banyak sungguh nikmat Allah, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kamu nak menghitung, nak buat perkiraan akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, la tuhsuha, nescaya kamu tidak akan dapat menghitung. Banyak sangat. Sebab tu tugas kita, dengan sebab nikmat Allah Ta'ala ni banyak sangat, nak kira tak boleh nak kira. Kalau nak ukur, nescaya tak sampai kita nak ukur. Tak ada tepi kita nak ukur, tak ada kesulahan. Nikmat Allah Ta'ala banyak sangat. Maka tugas kita sebagai hamba ni benda syukur. Itulah tugas kita, tak payah minta bayaran apa. Allah Ta'ala dia bagi nikmat sihat, bagi panjang umur pada kita. Maka sebagai tanda terima kasih pada Allah, kita kena bersyukur pada Allah dengan bentuk buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itu kunci dia. Kalau kita boleh buat penampilan macam tu dalam kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah, maka hebat kita sebagai hamba tersebut. Apa yang Allah Ta'ala suruh berdasarkan dalil Quran dan As-Sunnah, perintah dan larangannya ada di sana, maka yang disuruh kita buat dengan sepenuh hati kita, kita buat dengan penuh keikhlasan kita. Maka yang dilarang, yang ditegah, maka kita tinggal dengan penuh keikhlasan hati kita juga. Pasal apa kita tinggal? Pasal Allah Ta'ala suruh tinggal. Bukan tinggal ni kerana dengan sebab bala dah. Kita tinggal dengan sebab Allah Ta'ala larang kita. Itu kita tinggal. Jangan dengan sebab tinggal ni. Pasal apa tinggal maksiat ni? Pasal Allah Ta'ala dah uji kita dengan bala macam-macam dah, baru nak tinggal. Tak betul cara kita tinggal macam tu. Nak tinggal boleh, biarlah kita tinggal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana bala bencana yang telah menimpa kita. Macam kita hari ni, Allah Ta'ala uji dah dengan panas, Allah Ta'ala uji dengan jerbu, Allah Ta'ala uji dengan apa ni, kapal terbang tak jumpa-jumpa ni. Habis dah segala kecanggihan. Seluruh dunia kecanggihan yang ada atas dunia ni, dengan ideologi manusia semua turun pada neraka. Amerika turun dah, Jepun turun dah, China turun dah. Negara kita tak ada cerita lah. Semua turun dah. Tu bala Allah Ta'ala satu sudut. Satu sudut tu ujian Allah Ta'ala. Bala bagi orang yang kufur pada Allah, bala bagi orang yang asi kepada Allah Ta'ala, ujian kepada orang beriman. Mudah-mudahan dengan berlakunya perkara tersebut, kita lagi dekat kepada Allah Ta'ala, dengan cara kita kembali pada Allah. Kalau kita sebelum ni tersasar sikit, kalau kita sebelum ni tersasar sikit daripada saluran sebenar, boleh lagi balik pakai jalan tak? Ada peluang lagi, ada peluang nak balik pakai jalan. Jangan dengan sebab kapal terbang hilang kita balik pakai jalan dah. Kita balik pakai jalan dengan sebab kita ni langgar perintah Allah, dengan sebab kita dah insaf kerana Allah, kita berubah kerana Allah, bukan kerana bala, bukan kerana panas terik, bukan kerana hujan lebat, bukan kerana jerbu,
kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana semua perkara tersebut berlaku dengan kuasa mutlak miliknya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan bab solat ni. Pak kita nak cerita solat malam ni sebenarnya. Solat pun sama juga. Kalau kita ni hamba Allah, marilah kita buat kerana Allah. Depan orang pun kerana Allah, di belakang orang pun kerana Allah. Di masjid disuruh kerana Allah, di tempat tak ada orang sekalipun kita kena buat kerana Allah. Jangan depan orang kita buat, di belakang orang tak buat. Ataupun depan orang kita buat dengan penuh tata tertib, di belakang orang kita main cincai-cincai, melepaskan batu di tangga. Pasal apa? Tak ada orang tengok, dia kata. Tak betul macam tu. Pasal apa? Di sebalik solat tu sendiri ialah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Ada depan ni kita nak cerita lepas. Sebab tu dalam bab solat ni Allah Taala ada buat pada kita. Dalam sehari solat fardu ada 5 waktu. Lepas pada bangun tidur kita solat subuh. Pagi-pagi lagi sebelum kita pergi kerja kita solat fardu subuh. Sekalipun kita tak sembahyang sunat, maka hak wajib tetap kita kena buat lillahi ta'ala 2 rakaat mula. Lepas tu menguruskan kehidupan kita. Sementara masuk waktu Zuhur pukul 1 lebih kurang. Teruskan lagi kerjaya kita masuk waktu Asar dalam pukul 4.30 lebih kurang. Teruskan lagi kerjaya kita masuk waktu Maghrib pukul 7.30 lebih kurang. Teruskan lagi kerjaya kita masuk waktu Isyak dalam lebih kurang pukul 8.30 lebih kurang. Begitulah rutin harian kita. Di sana Allah Ta'ala nak bagi kelazatan kepada kita, bagi golongan-golongan yang buat lillahi ta'ala. Mereka akan dapat kelazatan yang tak boleh dirasai oleh orang yang tak pernah rasa kelazatan. Macam kita cerita sup dia buat. Macam kita cerita sedapnya kita hirup kuah sup. Juara sup ni mana? Apa ni sedap kan? Ni sup utara tutup dah. Pasal apa tutup? Pasal tak sedap tu kemungkinan. Kalau sedap mana boleh tutup? Betul kan? Tu dia. Nilai yang kita senang. Juara tom yam ada kan?